Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyatil qabuli wa husulil ma'mul wa biniyatil shifa'i min kulli amrad وبنية القضاء لهوائج الدنيا والآخرة وبنية فوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, diizinkan Allah untuk menyambung pembacaan kitab tentang praktikal solat sempurna daripada guru kita Ustaz Muhadir Haji Jun Hafizallahu Ta'ala. Hari ini insya-Allah kita berkongsi tentang rukun yang kelima dari 13 rukun. Rukun yang kelima iaitu rukuk serta tamak nina. Qala mu'alifu hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi daraini amin Allahumma amin. Pada yang ada kitab muka surat 62, kitab praktikal solat sempurna Ustaz Muhadir Haji Jul. Kemudian melakukan rukuk dengan membongkok ke hadapan dengan kedua tapak tangan, boleh memegang kedua lutut. Bukan pegang keting, pegang kedua lutut. Ada setengah tu terlampau bawah sangat, pegang keting. Yang lebih afdal ialah membongkok ke hadapan dengan menyamakan belakangnya dengan tengkuknya dengan lurus seperti sekeping papan serta meluruskan kakinya iaitu betis dan peha. Dan kedua tapak tangannya memegang dua lututnya serta menjarakkan anak-anak jarinya. Ini rukun. Dalil rukun, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu rukuk dan bersujud, iaitu mengerjakan solat. Surah Al-Hajj ayat 77. Dalil tamak ninah ketiga rukuk, tamak ninah ketiga rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atimu ruk'u wasjudu. Atimu ruku' awas sujud. Sempurnakan rukuk dan sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu. Begitu juga hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah al-musi, salatu, orang yang tidak sempurna dalam solatnya, yakni di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, summarka hatta tatma'inna raki'a. Kemudian rukuklah dengan kamu tenang dalam keadaan rukuk. Maka sabda Nabi lagi, sejahat-jahat pencuri ialah yang mencuri ketika solat. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, siapa wahai Rasulullah, bagaimanakah dia mencuri di dalam solat? Maka Rasulullah menjawab, la yutimmu ruku'ahu wasujuda. Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ini keadaan sempurna rukuk dan sujud. Kalau boleh nampak ni. Ini keadaan ni. Ini keadaan rukuk dan sujud yang sempurna. Yang mencuri ni ketika sujud sebagai contoh, dia macam kita terpegang benda panas. Ni benda panas kita pegang, letak sikit-sikit je, kena dah angkat. Ni mencuri. Kemudian rukuk yang tak sempurna, rukuk orang malas.
Solat kena sabar dan segala gerak-geri itu kena dengan cermat, cantik. Dalam kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita buat pun kita nak sempurna. Ya. Tak ada yang tak nak sempurna. Hatta kalau kita pergi minum kat kedai, sekarang ni tak boleh lah kita bungkus je minum kat kedai. Cawan yang kotor ni pun kita minta tukar. Sebab kita rasa macam tak selesa ataupun tak bersih. Ini cawan, pinggan dan apatah lagi dalam bab solat, bab kita berhubung dengan Allah Ta'ala, maka lebih lagi kita lebih berhati-hati dan lebih mencantikkan solat kita. Usaha bagi cantik. Jangan kita cepat sangat bagi alasan saya tak mampu buat lah, badan saya besar. Ini cerita yang mampu, yang sempurna, yang ini badan yang agak-agak mampu untuk laksanakan. Ini bukan nak cerita orang tak ada kaki, orang tak ada tangan. Ini cerita yang sempurna, Kemudian dalil kedua-dua tangan memegang, ini menggenggam kedua-dua lutut ketika rukuk dan meluruskan belakang. Dalam hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi haza'a mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rakbatayhi thumma hasara zahra. Kemudian aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda bertakbir, baginda menjadikan kedua-dua tangannya setentang dengan dua bidang bahunya, dan apabila rukuk baginda meletakkan kedua-dua tangannya pada kedua-dua lututnya seperti meluruskan belakangnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini kemampuan. Ada orang mungkin dia tanya macam ni, perutnya agak terlebih ke depan, jadi minta maaf ya, perutnya agak lebih ke depan. Jadi bila nak rukuk tu, untuk tangan ni nak sampai kepada kepala lutut tu berpeluh. Jadi kadar kemampuan yang boleh, usahakan yang paling maksimum. Saya ulang, semalam saya dah cakap, kita usahakan yang paling maksimum, insya-Allah. Dalam hadis lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun alaihima. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kedua-dua tangannya atas kedua-dua lututnya seolah-olah baginda menggenggam kedua-dua lututnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud. Kedua-dua jari tangan menggenggam kedua-dua lutut. Ini contoh gambar. Ni. Kalau ada yang nak tanya soalan, nanti PM je, insya-Allah nanti kita kongsikan jawapannya, insya-Allah. Yang tahu saya jawab, tak tahu maka saya akan rujuk pada guru-guru kita semua, insya-Allah. Kemudian dalil menjarakkan jari jemari ketika rukuk. Idza raqa'ta fadha' rahataika ala rukbataika thumma farrij baina asabi'ika summamkas hatta ya'khudhal kullu udwin ma'khazahu. Apabila kamu rukuk, maka letakkanlah kedua-dua tapak tanganmu ke atas kedua-dua lututmu. Kemudian jarakkan di antara jari-jarimu, kemudian tenanglah sehingga tetap segala ruas tulang belakangmu tenang. Bila dah rukuk, jangan terus baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jangan, tenang dulu. Rehat seketika. Itulah ada kadar kita rehat. Kita ada pause kejap sebelum kita baca. Jadi kita duduk, dah selesai, dah tenang, baru kita ucapkan pujian kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah selesai, baru kita berdiri tegak. Nanti kita akan ceritakan kat sini, insya-Allah. Kemudian ijma' ulama' mengatakan bahawa rukuk adalah rukun, syarat-syarat sah rukuk.
sah rukuk yang sebelumnya, iaitu sah rukun membaca Al-Fatihah dan qiyam. Yang ni jangan rukuk dulu kemudian berdiri baru baca Al-Fatihah. Itu dalam solat fardu tidak begitu. Maka melakukan rukuk kerana melaksanakan rukun solat. Bukan kerana lain, umpama rukuk kerana mengelak terkena batu yang dilempar orang kepadanya yang sedang qiyam. Main elak-elak orang, tak adalah, tak ada berlaku. Tapi kalau berlaku, begitulah keadaannya. Maka melaksanakan tumakninah dalam rukuk, membongkokkan badan sehingga kedua-dua tangannya dapat mencapai kedua-dua lututnya. Ni sampai, ini sampai. Tak sampai, maka uzurlah dia. Tak sampai tu makna keuzuran, tak mampu nak sampai. Kalau sampaikan juga takut jatuh, nak sampaikan juga jatuh. Yang badan besar-besar ni dia akan jatuh, nanti dia akan jatuh. Kemudian merenggangkan dua siku dari dua rusuk. Kana sallallahu alaihi wasallam iza arada an yasjuda kabbara fayujafi yadayhi an janbayhi thumma yasjud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak sujud, baginda bertakbir dan merenggangkan kedua-dua tangannya dari dua-dua rusuknya, kemudian baru sujud. Ini Nabi renggangkan. Untuk perempuan, kedua-dua siku dirapatkan kepada dua rusuk. Beginilah keadaannya. Untuk lelaki direnggangkan, untuk perempuan rapat. Jadi adab dalam solat ini dibawa sampai keluar. Jadi untuk lelaki begitulah keadaannya, untuk perempuan pun macam itulah keadaannya. Ada hikmah kenapa nak untuk perempuan kedua siku dirapatkan kepada dua rusuk. Itu insya-Allah pihak muslimat tahulah jawapannya. Saya pun segan nak cerita dalam bab tu, nanti tahulah jawapannya. Maka akhlak kita dalam solat, adab kita dalam solat, maka begitulah adab kita di luar solat. Adab kita seperti mana kita dalam solat, tidak ada perkataan lain yang kita sebut selain daripada membaca Al-Quran, memuji Allah, bertasbih dan sebagainya hingga selesai. Dan begitulah di luar solat pun keadaan kita begitu. Tidak menyibukkan hal orang lain, hanya sibukkan diri dalam mengingati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maki hamun, bukan caci mencaci, bukan melaga dan melagakan orang lain, tak. Sebab itulah hikmah dalam solat ni banyak. Kadang-kadang kita duduk dalam saf itu, takdirnya Allah Ta'ala sebelah orang kita ni, sebelah kanan kita ni, yang dahulunya kita tak pernah bercakap dengan dia, tapi hari ni di solat sebelah kita. Maka janganlah kita elak. Ada setengah tu dia bangun selepas salam, bangun. Bila ditanya kenapa macam tu, saya tak boleh nak duduk sebelah dia. Allah. Jadi kena berubahlah dalam bab-bab ni, kena berubah. Jadi akhlak, adab dalam solat kena bawa sampai keluar solat. Hikmahnya. Jadi tak ada apa-apalah kita solat tu, tak ada apa-apa. Macam kita tak faham. Bukan makna tak faham tu tak perlu solat, kena solat. Hukum solat tu wajib. Tapi ceritanya sudah-sudahlah marah orang, caci maki orang, laga orang sana, laga orang sini, cakap orang sana tak betul, cakap orang sini tak betul. Yang paling tak betulnya kita ketika mana kita cakap orang tu tak betul. Ketika mana kita cakap orang tu tak betul, kita tak betul. Kita maki orang tu, kita maki diri kita sendiri sebenarnya. Jadi tak perlulah. Sudah-sudahlah. Kita pun hari-hari kita dengar kewafatan ulama-ulama. Semalam meninggalnya seorang ulama besar di Indonesia. Maka hari ini meninggal lagi seorang ulama, Ahlul Bait Nabi SAW. Dan meninggalnya para ulama ini adalah musibah buat umat, musibah buat kita semua. Jadi bukan perkara yang menakutkan. Kita takut sebab kita tidak ada lagi tempat yang kita nak rujuk, nak mohon tunjuk ajar dan sebagainya. Kita risau, kena risau. Kemudian yang seterusnya membaca tasbih 3 kali ketika rukuk, iaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa makna dia? Subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah,
yang maha agung, wa bihamdi, dan segala pujian ke atasnya. Jadi daripada kita sibukkan semua tu, seperti yang saya cakap di awal mukadimah dulu, sehari sebelum PKP, saya kata yang mana ada izin, ada direzekikan Allah Ta'ala kemampuan, beli kitab, beli buku. Bukan saja buku ini, malahan nak beli buku solat yang lain pun tak apa. Dari sibuk, kita sibukkan hal lain, baik kita beli buku, baca makna-makna solat. Kurang-kurang pun kita tahu. Kita solat 2 rakaat solat sunat tu, kita tahu makna dia. Kita berdiri sekejap lama. Kalau solat berjemaah tu, nanti dulu sebab imam rukuk, kita tak rukuk-rukuk lagi, kita tengah menghafal makna Al-Fatihah. Ini solat sunat, kita solat sendiri 2 rakaat. Maka daripada takbir itu kita memahami makna Allah Maha Besar sampai kepada Al-Fatihahnya, baca surah-surah yang pendek yang mampu untuk kita hafal maknanya, kemudian sampai ke rukuk dan seterusnya sampai bagi kepada salam. Untuk kita dengan Allah Ta'ala, untuk kita seronok dalam bab ibadah. Sebab dalam bab ibadah ni kena paksa. Dia tak boleh buat-buat dan tak boleh nak berlakon, tak, kena paksa. Solat ni kena paksa. Macam nak solat wajib. Solat wajib, saya tak larat lah nak buat solat sunat nanti dulu. Baru start, baru mula nak solat, datang satu orang pula kata, awak kena buat qabliyah, kena buat dia, kena itu, kena ini. Nanti dia kata tak apalah, pakcik solat je lah. Okey, perlahan-lahan solat dulu macam biasa, kemudian baru didik diri tu, rajin bercampur dengan orang baik-baik, bercampur dengan ahli ibadah, insya-Allah kita akan dekat dengan Allah Taala, insya-Allah. Bukan bermakna saya kata kita tak boleh berkawan dengan orang tak baik. Tak, semua orang tu baik, semua orang baik. Tak ada orang yang tak baik. Dia pun tak nak jadi jahat. Dia pun nak jadi baik. Cuma anggapan kita pada mereka tu yang jahat. Kita beranggap jahat. Kita tak nak dekat dengan dia orang. Dekatlah. Itu pengalaman masing-masing lah, pengalaman masing-masing. Kita nak cerita dalam bab solat. Nanti kalau saya cerita bab pengalaman tu, kita satu tajuk lain. Kemudian dalil hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza raka'a ahadukum qala fi ruku'i subhana rabbiyal azim salasa faqad tamma ruku'uhu wa dzalika adna wa idza sajada qala fi sujudi subhana rabbiyal a'la salasa faqad tamma sujuduhu wa dzalika adnahu." Apabila seseorang kamu rukuk lalu berkata di dalam rukuknya, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, yang maknanya maha suci Tuhan yang maha agung. Ada yang tak boleh hafal, ada. Saya tak nafikan, memang ada. Kita semua pun dulu macam tu juga, tak boleh nak hafal, mula-mula belajar bab solat. Jadi praktislah, pegang buku hari-hari je, cuba baca. Malu kita tulis, letak dalam poket kita, baca. Sikit, ulang sikit. Maka telah sempurna rukuknya, dan itulah yang sekurang-kurangnya. Dan apabila seseorang kamu sujud lalu membaca doa dalam sujudnya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi 3 kali, maka telah sempurna sujudnya, dan itulah yang sekurang-kurangnya. Riwayat daripada Abu Daud dan Tirmizi. Ini paling kurang. Jadi dalam solat tak ada perkara lain. Kita puji Allah, Subhana rabbiyal azimi, Subhana rabbiyal a'la. Kita puji Allah, mengharapkan pengampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan rahmat Allah. Habis je salam, mulai episod lain. Muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, jagalah ibadah kita sebaik-baiknya, sebab kita tak tahu saat bila kita akan dijemput Allah Ta'ala. Kita semua nak mati dalam keadaan yang baik, maka usaha untuk kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, itu nak mati dalam keadaan baik, maka kabul insya-Allah. Jadi kita kena faham apa yang kita minta, dan kita kena duduk dalam permintaan yang kita duduk. Kita nak minta jadi baik, minta. Kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan ini doa yang baik, yang sangat-sangat baik. Kita minta pada Allah Ta'ala untuk lidah kita ini rajin.
menyebut, berzikir pada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita sendiri pun dalam solat malah zikir. Tapi dalam doa kita sebut Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Zikir dalam solat, zikir lepas solat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Malas nak buat. Untuk solat maghrib insya-Allah, untuk solat isyak jarang-jarang. Dan alhamdulillah kita konas sekejap. Sekarang ni lazim kebanyakan masjid, kebanyakan surau bacakan surah Al-Mulk selepas solat isyak. Bagus, itu amalan yang bagus. Nabi SAW baca surah ini sebelum Nabi tidur. Tapi takut kita tidur dulu sebelum baca, maka pihak masjid, pihak surau mengambil inisiatif untuk mengadakan baca surah Al-Mulk selepas solat isyak. Baguslah, perkara yang baik. Yang kurang sedapnya, nak kata kurang baik pun bolehlah, habiskan dulu wirid lepas isyak tu. Astaghfirullahalazim, 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 Allahumma anta salam. Baca ayat kursi ni, ayat kursi pun hilang. Pasal Nabi dah sabdakan baca ayat kursi. Kemudian baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian barulah kita baca surah Al-Mulk. Jangan kita kelang kabut sangat. Tenang. Jangan nak cepat balik, nak cepat habis. Jadi begitu juga kadang-kadang ada setengah tempat muazzin bagi pengumuman selepas solat maghrib kita buat solat hajat. Kita pun ingat lepas habis solat, habis zikir tu kita buatlah solat hajat. Tak. Habis salam istighfar terus solat hajat. Kemudian kejap lagi habis solat hajat terus doa. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi ikutlah turutan tu baik-baik. Habiskan selesai. Satu-satulah selesaikan satu. Habis selesai. Nak makan ni dulu. Tengah-tengah makan, ambil tambah benda lain. Lepas tu yang ni tak habis lagi. Lepas tu tak habis, terus basuh tangan, kan membazir. Jadi habiskan satu-satu set tu, habis lengkap. Saya sebut perkataan set. Allah. Habiskan satu-satu. Dia tak boleh jadi rojak. Tak boleh. Solat jangan kita rojakkan. Walau benda tu bukan kata batal solat kita ke apa, tapi benda tu tak cantik lah. Ibarat macam ni, ada orang baru solat, baru datang solat, dia pun belajar lah sebelumnya, belajar begitu begini. Selepas solat kita baca kalimah la ilaha illallah wa la syarika lah, alhamdulillah wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, khususnya dalam selepas solat subuh dan solat maghrib. Yakni kaki kita tu duduk tasyahud akhir itu tidak berubah lagi. Setelah selesai baca Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni minan nar 7 kali, baru kita bergerak kaki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian, tapi bila dia ditakdirkan Allah Ta'ala dia hadir di masjid yang berkenaan ataupun di surau tempat kita kena sebagainya, tiba-tiba jadi perkara di sebaliknya, maka pada diri dia akan confuse. Belajar lain, sampai sini lain, nak tegur karang, takkan imam tu salah. Akan persepsi orang hari ini, ustaz mesti betul, imam mesti betul. Tak. Setiap kita semua ada salah. Dan kita kena ada satu sifat terbuka untuk ditegur. Siapa pun boleh tegur kita, tidak jadi masalah. Terima teguran itu dengan baik. Terima teguran, bersyukur sebab masih ada orang yang Allah Ta'ala izinkan dia untuk tegur kita. Jangan sampai tak ada orang tegur kita, maka kita akan syok sendirilah. Itu sebab kita rasa kita je betul. Tak boleh lah macam tu. Kena rasa macam tu. Baik, kita sambung. Ada lagi satu. Sebelum ni dah rukun kelima, sebelum nanti sampai kepada salam. Satu lagi bab takbiratul ula. Ni patut cerita awal lagi, tapi ditakdirkan Allah Ta'ala ingat sekarang. Takbiratul ula ni, takbiratul ula ini mengangkat takbir bersama dengan imam. Maksudnya di sini sebelum imam itu baca Al-Fatihah. Bukan imam angkat takbir kita dah ambil step macam ni, imam baru Allah kita pun ambil step macam ni. Buat imam tu tersalah pula niat ke apa benda, dia turun balik tangan dia. Dah kita kelang kabut waktu tu. Jadi biar sempurna sampai imam tu Allahu Akbar, barulah kita Allahu Akbar sebelum imam baca Al-Fatihah. Jadi jangan
Ini dalam pada mazhab Imam Syafi'i begitu diajar kita. Jadi janganlah nak kejar satu hal, tapi lepas solat cabut. Yang tadi tu ikut, nak cepat-cepat, nak takbiratul ulah lah, tapi lepas salam kejap lagi bangun. Wirid-wirid tak ada. Wirid-wirid tak ada. Kan isyak balik kan datang. Jadi kan ada golongan-golongan yang macam ni. Jadi kita mohon untuk mereka perbaiki. Sebab benda ni akan jadi pandangan pada adik-adik, pada anak-anak yang lain melihat. Pakcik ni macam ni solat, oh nanti kita ikut lah. Dia nak ambil yang mudah lah, ambil yang mudah. La hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga berdasarkan hadis Nabi SAW. Wa amma ruku'u fa'azimu fihi rabba. Dan adapun ketika rukuk, maka agungkanlah Allah di dalamnya. Itulah tu, memuji Allah tadi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mudah-mudahan akhlak kita dalam solat terbawa sampai di luar dan sampai kita dijemput Allah Ta'ala nanti. Cukup-cukuplah. Kalau hari ini dah habis dah. Hari ini, ya Allah, aku bantu ya Allah, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kita tak kuat, minta kekuatan dari Allah Ta'ala untuk kita jadi istiqamah. Tak nak sibuk lagi dah hal orang, tak nak lagi lah menunding orang sana salah, orang ni salah, orang tu tak. Kemudian mengangkat kedua-dua tangan ketika hendak bangkit dari rukuk. Sunat hay'ah. Bukan bangkit macam tu saja. Bangkit dah, tangan duduk diam macam ni. Angkatlah tangan. Tak tahulah, kadang-kadang kita pun tak, Allah la ilaha, tak tahu bila ada kuliah tak nak duduk, bila ada daurah bab solat tak nak ikut. Katanya begini, saya dah solat lama dah Ustaz, dah faham sangat dah. Tu ini ayat yang memang saya dah dengar sendiri. Jadi janganlah, belajar. Kita semua tak tahu, belajar. Yang ni pun saya baca apa yang ada dalam kitab, apa yang ditulis oleh guru, kita baca je. Kita tak ada cerita dalam bab solat sunat, tak ada dalam cerita bab dalam mazhabnya Hanafi, dalam bab mazhabnya Imam Malik dan sebagainya, tidak. Bercerita dalam bab mazhabnya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Usaha ulama'-ulama', usaha guru-guru kita buat kitab, tulis kitab, letakkan gambar, letakkan apa saja untuk memudahkan kita. Jadi bersyukur pada Allah Ta'ala. Jangan kita sombong. Sombong. Perkara lain kita boleh beli. Kalau perkara yang tidak datangkan manfaat, kita boleh beli dengan harga yang mahal dan sebagainya. Takkan satu buku bab solat kita tidak mampu untuk perbaiki solat. Mungkin kita malu nak tanya, kita belilah buku, kita tengok dulu. Agak-agak orang yang kita percaya, yang kita boleh ikut, kita tanya. Tanya. Jangan kita tanya orang yang dia akan jawab macam ni. Kena angkat tangan ke lepas rukuk? Nak angkat pun boleh, tak nak angkat pun tak apa, tak kisah, mana-mana pun boleh. Janji solat. Tak nak macam tu. Jawab dengan jujur, jawab dengan amanah. Dalil mengangkat tangan daripada bangkit dari rukuk. Sayyidina Ibnu Umar berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa man kibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara ruku'u wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangannya selari dengan bahunya ketika mula solat, ketika bertakbir untuk rukuk dan ketika mengangkatkan kepalanya dari rukuk. Hadis muttafaqun alaihi. Sebelum solat takbiratul ihram Nabi angkat. Kemudian waktu nak rukuk Nabi angkat tangan Nabi lagi. Dah rukuk, bangkit dari rukuk Nabi angkat tangan lagi. Ini sahabat meriwayatkan hadis ini. Kita mendengar. Takkan kita tak nak ikut. Sebab ini dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikutlah. Dan yang seterusnya rukun yang ke-6, insya-Allah. Kemudian iktidal, iaitu kembali kepada keadaan sebelum rukuk dengan cara kembali berdiri betul bagi orang yang solat berdiri dan kembali duduk yang lurus bagi orang yang duduk. Jadi kalau duduk yang ada kursi bersandar ni, janganlah bangkit daripada rukuk tadi tu duduk macam ni. Macam ni relax sangat tu, tak nak.
Adab-adab, jaga adab dalam solat. Itu pun ada kitab adab imam dan adab makmum yang ditulis, yang disusun oleh guru kita semua, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala. Mohon doakan kesihatan Syekh. Kemudian dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar seorang sahabat yang tidak betul dalam solatnya. Antaranya summarfa hatta tadila qa'ima, kemudian bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri betul. Ini Nabi ajar sahabat. Beruntung kita hari ini pun nak ajar kawan-kawan kita pun kita takut nanti kan kena marah. Ya, zaman hari ini i'tidal yang sempurna ialah kaki tidak terlalu jarak, yang kita dah baca sebelum ni, kadar sejengkal. Iaitu kadar sejengkal ini pun mengikut sebab kita nak duduk pada tasyahud akhir nanti tu, kita ikut pada daripada paras punggung kita ni saiz ini tu selari. Jadi bila kita nak duduk tasyahud akhir nanti mudah, tak kita punya peha tu tak terhimpit kaki orang sebelah, sebagainya. Sekarang ni solat dalam jarak, iyalah. Ni kalau mudah-mudahan selesai balam bab jarak ini, Allah Ta'ala angkat musibah ini, penyakit virus COVID ini, maka kita boleh solat dengan yang sempurna insya-Allah. Maka syarat-syarat sah iktidal, yang pertama rukun sebelumnya ialah rukuk adalah sah. Melakukan iktidal kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana sebab lain, melaksanakan dengan tamakninah. Iaitu dah berdiri tu kadar sekejap. Kadar sekejap tu kadar membaca subhanallah, pendek je. Dekat siap. Relax. Ambil nafas. Badan tegak, tidak memenai jika seperti orang sedang rukuk. Badan tegak. Kalau yang ada keuzuran tu memang tak ada badan tegak, seperti orang-orang tua yang bongkok. Dia bongkok tu sebab umurnya. Jadi begitulah keadaan dia bongkok tu. Dia faham sendiri lah berdiri dia begitu. Jangan kita pula datang, tok kena diri bertegak. Jangan. Kena nanti. Kemudian yang kelima, tidak memanjangkannya lebih daripada kadar membaca doa yang sunat dan membaca surah Al-Fatihah. Itu kadar sekejap saja, tidak terlalu lama. Boleh memanjangkannya pada rakaat terakhir. Ini kerana pada rakaat terakhir adalah tempat untuk berkunut. Ini seperti kalau kita pada solat subuhnya baca doa kunut, dan kalau ada pengumuman nak baca kunut nazilah, kunut ratibah, maka di situ dibolehkanlah. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah akan pujian orang yang memujinya. Kita mengaku sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah akan pujian orang yang memuji. Maha mendengar Allah segala caci makian kita pada orang lain, secara sangka buruk kita, semua itu Allah juga maha mendengar. Jadi kita mengetahui sami Allah, Allah Ta'ala ini maha mendengar, maka kita pun tahu kalau yang kita buat ni nanti Allah dengar. Kemudian bacaan ketiga yang tidak, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Tuhan kami, untuk mula segala pujian sepenuh langit dan bumi dan sepenuhnya apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Ni. Ataupun Rabbana lakal hamdun hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dalilnya. Nanti kata, saya hafal sami Allahu liman hamidah. Tak apalah, bacalah sami Allahu liman hamidah tu. Nanti usahakan untuk hafal yang lain. Hadis daripada Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'dahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda membaca, Allah mendengar siapa yang memujinya. Wahai Tuhan kami, ini doa. Wahai Tuhan kami, Rabbana lakal hamd, bagimu segala pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuhnya yang Engkau kehendaki selain itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, innama ju'ilal imamu
liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd fa idza sajada fasjudu. Sesungguhnya dijadikan imam agar dia diikuti. Kita ikut imam. Jadi sebab itulah kita nak imam-imam ini memegang amanah para makmum, memikul amanah para makmum. Kami makmum bersetuju tuan menjadi imam kami untuk solat, kami bersetuju, maka pikullah amanah tu, pikul kewajipan, pikul tanggungjawab tu. Maka janganlah kamu menyalahi ke atasnya. Maka apabila dia bertakbir, maka hendaklah kamu bertakbir, dan apabila dia rukuk, maka hendaklah kamu rukuk, dan apabila dia berkata sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah wahai Tuhan kami, Rabbana lakal hamd, yang maksudnya wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian, dan apabila dia sujud maka sujudlah. Hadis muttafaqun alaihi. Faedahnya bagi solat subuh sunat ab'ad berkunut, yakni dalam mazhabnya kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak berkunut, maka sunat kita sujud sahwi. Berkunut selepas rukuk pada rakaat kedua. Dan semua kitab fiqh mazhab Syafi'i rahimahullahu taala antara para hufaz yang menasihkan hadis tentang kunut pada waktu tersebut termasuklah Hafiz Ibnu Salah, Imam Abu Abdullah bin Ali Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim, dan ramai lagi yang disebutkan dalam rujuk kitab Bar Al-Munir, Al-Khulasah, Al-Ittibar, Taksih Kabir. Jika imam berkata sami Allahu liman hamida, idza qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu, maka kamu katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma rabbana lakal hamd. Kerana sesungguhnya siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat, diampunkan dosanya yang telah lalu. Allah. Sebab itulah terima kasih pada guru-guru kita menulis, khususnya pada Nabi kita jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alu, bagi tahu, dan sahabat-sahabat yang menyusun. Terima kasih juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keredaan Allah, rahmati Allah, rahmat Allah ke atas mereka, dan atas jasa mereka, atas jasa para ulama hari ini kita dapat. Kalau tidak, kita tak tahu nak baca, kita dapat pengampunan Allah Ta'ala disebabkan bacaan kita itu tadi bersamaan dengan ucapan para malaikat. Sebab itulah makruh solat jika mulut itu berbau yang tidak bagus. Tak nak sentuh lah bab ni, kan sentuh kan ramai yang sensitif, tapi nak sentuh tak sentuh, kena sentuh jugalah. Kadang-kadang tu sebelum solat mulut kita bau suria, bau tembakau, apa benda tak tahulah, macam-macam lah bau yang ada. Jadi tak naklah tinggalkan benda tu, bersihkan mulut kita terlebih dahulu sebelum kita solat. Jadi seterusnya makmum berpindah ke rukun lain setelah imam sempurna melakukannya. Ni yang dia, makmum berpindah ke rukun lain setelah imam sempurna melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi, fa iza kabbara fakabbiru, wa iza raka'a farka'u, wa iza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd, fa iza sajada fasjudu. Sesungguhnya dijadikan imam agar dia diikuti, maka janganlah kamu menyalahi ke atasnya. Maka apabila dia sempurna bertakbir, maka hendaklah kamu bertakbir, dan apabila sempurna rukuk, maka hendaklah kamu rukuk, dan apabila dia berkata sami Allah, Allah Maha mendengar, maka kamu sebutlah Rabbana lakal hamd, dan apabila dia sujud maka sujudlah. Muttafaqun alaihi. Perintah Rasulullah dengan sabdanya yang bermaksud maka apabila dia, iaitu imam, sempurna bertakbir, maka hendaklah kamu makmum bertakbir, memberi isyarat bahawa hanya setelah imam menyelesaikan takbiratul ihramnya,
barulah makmum bertakbiratul ihram. Jangan mendahului imam atau sama dengan imam. Jangan mendahului imam atau sama dengan imam. Pesan kat kawan-kawan yang kalau ada buat macam tu, pesan. Samalah juga dengan sabda Nabi. Dan apabila dia imam sempurna rukuk, maka hendaklah kamu makmum rukuk. Isyarat bahawa hanya setelah imam menyelesaikan rukuknya dengan sempurna, barulah makmum rukuk. Jangan mendahului imam atau sama dengan imam ketika rukuk. Begitu juga dalam rukun-rukun yang lain. Doa lain ketika i'tidal, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada dalilnya. Maknanya, ya Tuhan kami, untukmu jualah segala pujian yang banyak, yang baik, yang diberkati padanya. Maka dalil hadis daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, inna rajulan qala khalfan nabiyyi fi salati lamma qala an-nabiyyu sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa qala manil mutakallimu. Nabi tanya, siapa yang baca? Ana. Qala ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadiru naha ayyuhum yaktubuha awal. Sesungguhnya seorang lelaki solat di belakang Nabi SAW. Setelah baginda membaca Sami Allahu liman hamidah, dia membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Setelah selesai solat, baginda bertanya, siapa yang telah membaca tadi? Maka orang itu menjawab, saya. Baginda berkata, aku telah melihat lebih 30 malaikat datang. Mereka berebut-rebut siapakah di antara mereka yang lebih dahulu menulis pahala bacaan itu. Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Hajar dan Asqalani. Ni ayatnya. Ni ayatnya. Ambillah hafal, dapat doa malaikat. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian. InsyaAllah, diizinkan Allah Ta'ala, esok kita akan sambung. Ada saya habiskanlah sebelum rukun yang ke-7. Sikit je, sikit. Tamakninah ketiga i'tidal. Dalil hadis riwayat muttafaq daripada Imam Bukhari dan Muslim, Ad-Darimi, Al-Hakim, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Kemudian angkatlah kepalamu sehingga lurus berdiri, di mana setiap tulang kembali mengambil tempatnya. Dan dalam sebuah riwayat, dan apabila kamu angkat kepala daripada rukuk, maka luruskanlah punggungmu dan angkatlah kepalamu sehingga kembali tulang-tulang ke tempat asalnya. Bukan maksud tulang ni jatuh dan sebagainya. Kita berdiri tu dah lengkap. Badan kita berdiri kemas kita berdiri. Solat. Tarbir itiqalat, iaitu membaca Allahu Akbar ketika hendak sujud, adalah sunat hay'ah. Bacalah, jangan tak baca, jangan malas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum, summa yukabbiru hina yarka'u, summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', summa yaqulu wa huwa qa'im Rabbana lakal hamd, summa yukabbiru hina yahwi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berdiri untuk solat, baginda bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika hendak rukuk, kemudian baginda membaca Sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang sulbinya, pinggangnya daripada rukuk, kemudian baginda membaca ketika takbir wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Baginda bertakbir ketika hendak sujud, dari hendak turun untuk sujud. Jadilah itulah sikit sebanyak perkongsian. InsyaAllah besok kita kongsikan tentang rukun yang ke-7 daripada 13 rukun, dan rukun ke-7 besok sujud serta
tamaknina, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian menjadi manfaat buat kita semua dan untuk kita beramal solat dengan baik mengikut apa yang diajarkan, yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesanan saya di akhir ini, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat, banyakkan istighfar, itulah senjata kita di akhir zaman ini. Tak ada benda lain, sibukkanlah diri kita dengan istighfar dan berselawat pada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon juga pada Allah Ta'ala dalam keberkatan majlis ilmu, menyebut nama Nabi, menyebut hadis-hadis Nabi, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah banjir, diberikan Allah Ta'ala kesabaran, dan yang sedang dijangkiti COVID yang positif, diberikan Allah Ta'ala kesihatan, kesembuhan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, insya-Allah. Dan juga kita jangan lupa doakan pembesar-pembesar negara kita, pemerintah agama, pembesar-pembesar negeri, iaitu orang-orang yang berkuasa di atas kita, berkuasa yang dalam bab agama. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan untuk datang ke masjid dan suruh untuk solat berjemaah dalam kadar yang sebelumnya, iaitu kita boleh datang seperti 1/3 ruang solat. Dan insya-Allah jadikanlah SOP macam mana pun, insya-Allah meyakini umat Islam kita boleh patuh, boleh turuti, insya-Allah. Maka kita akhiri dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.